banyak-banyak masalah yang dihadapi oleh pemohon BKM, masalah yang paling ketara sekali adalah lupa kata laluan, lupa password. Yelah kan, benda ni pun kita isi setahun sekali. Kebaran kalian untuk lupa password tu memanglah tinggi. Jadi dalam video tutorial kali ini, saya akan tunjukkan step by step macam mana cara nak dapatkan semula password. Saya juga akan bagi beberapa tips sepanjang proses untuk mendapatkan kata laluan ni. Tutorial ni adalah versi smartphone. Okay, jom kita tengok. Buka Google Chrome, klik dekat ruangan search tu, kemudian type sematkan BKM, ambil yang atas sekali. Kalau nak type link website ke atas tu pun tak ada masalah. Link website BKM ada tertera dekat skrin tu, anda boleh type kalau anda rajin. Sekarang ni klik dekat carian yang atas sekali, itu merupakan portal rasmi BKM. Klik atas link tu. So, inilah laman web dia, versi mobile. Oh ya, di hujung-hujung video nanti akan ada satu sesi selingan. Saya akan bagi sedikit tips dan juga info yang mana tak ramai orang yang buat tutorial pasal lupa password ni share benda ni. Anda kena tonton video ni sampai habis untuk tengok tips-tips tersebut. Baiklah, ini adalah paparan versi mobile. Bagi mereka yang nak tengok versi desktop, klik 3 titik dekat atas ni. Kemudian tik dekat desktop side. Ini adalah paparan versi PC, laptop, macam ni lah. Tapi bila kita buka dengan phone macam ni, dia tak berapa lawas lah, kecil. So, kita back semula, kita pergi kepada versi mobile. Sebab ini adalah tutorial versi mobile. Tadi sekadar selingan je lah. Klik dekat log masuk BKM. Kemudian isikan nombor IC anda dekat ruangan tu. Lepas tu, klik dekat semak. Kata kunci keselamatan anda akan terpapar dekat situ. Kat sini pun ramai juga yang confused. Tu kata kunci keselamatan iOS ke? Saya nak bagi tips sikit pasal kata kunci keselamatan ni. Kadang-kadang pemohon letak huruf saja, nombor saja dan ada tu gabungan keduanya. Dan biasanya kata kunci keselamatan ni kita buat berdasarkan diri kita, berkaitan diri kita. Contohnya gabungan nama kita dengan nombor IC kita kat belakang ke, ataupun gabungan nama dengan tarikh lahir, ataupun singkatan nama dengan tarikh lahir. Something yang related dengan kita. Contoh kalau nama Natasha lahir tahun 1990. Kalau nampak Natasha 90, betul lah tu. Anda punya kata kunci keselamatan lah tu. Selepas selesai berteka-teki pasal kata kunci keselamatan ni, klik dekat ya. Okey, paparan inilah yang menjadi gawang ngeri bagi mereka yang lupa password. Bagi anda yang memang lupa terus password, anda tunggu sekejap. Bagi anda yang ingat-ingat lupa password, anda boleh testing dulu, okey? Saya akan cuba testing. Saya akan cuba test password versi ingat-ingat lupa tu. Ada setengahnya tak keluar pun paparan macam ni. Paparan ni keluar lepas kita request password baru dekat email. Lepas tu kita pun nak try masuk balik. Baru yang ni keluar. Tapi tak apa, teruskan menonton. Teruskan tengok tutorial ni. Saya akan klik dekat log masuk untuk tengok sama ada berguna atau tak berguna password yang ingat-ingat lupa tu. Log masuk tidak berjaya. Sila cuba semula. Maka sudah sampai masanya untuk kita klik dekat terlupa kata laluan dekat bawah tu. Sekarang masukkan nombor IC anda. Kemudian klik semak. Sila masukkan email yang telah didaftarkan. Ini adalah salah satu kemuncak masalah bila tak ingat email apa yang pernah didaftarkan sebelum ni. Yang ingat email tu sabar sekejap. Saya nak bagi tips kepada yang tak ingat email. Bagi mereka yang daftar secara offline tahun lepas, yang mana pergi direct dekat LHDN tu, yang isi secara manual di borang, kebanyakannya anda tidak mendaftar melalui email. Try masuk apa-apa email pun memang tak akan dapat. Nak tahu sama ada anda berdaftar atau tidak menggunakan email, klik dekat seterusnya kat bawah tu. Kat situ ditulis alamat email anda tidak didaftarkan sewaktu permohonan. Sila cuba menggunakan frasa keselamatan. So, maknanya anda tidak pernah mendaftar menggunakan email sebelum ni. Maka kita akan cuba melalui frasa keselamatan pula. Biasanya dia akan tanya 2 soalan frasa keselamatan. Ini adalah contoh soalan yang pertama. Apakah bandar yang telah didaftarkan? Try jawab anda berada di bandar mana. Kemudian klik dekat teruskan. Lepas tu dia pergi ke soalan kedua pula. Apakah nombor pengenalan wakil anda yang telah didaftarkan? Kalau anda tak ada wakil dan tak pernah isi maklumat pasal wakil, jawab tiada dekat ruangan tu. Kemudian klik teruskan. Jika anda berjaya menjawab kedua-dua frasa keselamatan ni dengan betul, anda akan jumpa titik-titik kejayaan di hujung nanti. Ni ada satu lagi tips saya nak kongsikan. Kalau anda was-was dengan soalan frasa keselamatan tu, tak berapa yakin nak jawab ataupun nak cuba jawab soalan lain, anda klik dekat log masuk BKM tu lagi sekali. Klik situ semula. Nanti dia akan keluar soalan lain. Contohnya, apakah nombor telefon yang pernah didaftarkan? Dan kena ingat, jangan masukkan jawapan yang salah lebih daripada 2 kali. Kalau tak, akaun anda akan kena block nanti. Okey, saya rasa selesai bahagian ni. Kita nak kembali semula kepada bahagian email tadi tu. Kesian mereka yang ingat email tu. Tertunggu-tunggu step yang seterusnya.
Kita kembali semula ke sini, masukkan email, klik seterusnya. Sila semak email anda untuk kata laluan baharu. So, pergi cek email masing-masing. Cek email yang masuk daripada BKM, diorang hantar password sementara. Ni ada tips sikit saya nak kongsikan bagi mereka yang jarang guna email untuk urusan seharian ataupun tak pernah guna email langsung dan tak tahu kat mana nak cari alamat email dalam telefon. Anda boleh tengok video yang saya buat sebelum ni. Video tu tajuk 6 cara untuk cek alamat email dalam telefon. Link video saya letak dekat description. Ini adalah email yang dihantar oleh BKM. Diorang hantar kata laluan sementara. Untuk elakkan anda tersalah key in kata laluan sementara tu, apa kata anda copy saja, copy and paste. Dia boleh paste ya, walaupun benda ni password, mungkin sebab ianya password sementara. Tips yang seterusnya, kalau anda tak jumpa email daripada BKM tu dekat inbox, anda cek dekat spam, cek dekat folder spam. Kod-kod email tu ada termasuk kat situ. Sekarang kita kembali semula ke sini, klik dekat log masuk BKM tu. Masuk ke IC macam mula-mula buat tadi, kemudian klik semak. Adakah ini kata kunci keselamatan anda? Klik ya. Dekat kata laluan tu kita paste. Tadi kan kita copy and paste kata laluan sementara yang dihantar melalui email tu kan. So kita paste kat sini. Dekat kata laluan baru tu sila reka kata laluan anda sendiri. Syarat-syarat kata laluan hendaklah mengandungi huruf besar, huruf kecil, nombor dan juga simbol. Saya try testing masukkan password yang tak lengkap syarat-syarat tu. Tapi dia cakap sangat bagus. Kita tengok sejauh mana dia punya bagus tu. Nampak tak dia bagi warning kat atas tu. So kena reka password yang baru. Okey, ikut step macam tadi. Dekat kata laluan tu masukkan kata laluan sementara yang dihantar oleh BKM di email kita. Kat skrin tu contoh password yang betul-betul menempati syarat yang BKM nak. Saya akan lajukan sikit sebab dia ulang proses yang sama je ni. Klik dekat log masuk. Alhamdulillah, akhirnya berjaya masuk juga. So kat sini boleh pilih lah yang klik dekat kemaskini permohonan tu untuk anda kemaskini apa-apa yang patut. Bagi anda yang gagal untuk masuk juga, walaupun dah follow semua step yang saya tunjuk ni, mungkin gagal dekat soalan frasa keselamatan. Solution terakhir adalah anda kena call LHDN dan suruh mereka untuk reset semula akaun anda. Ingat ya, tarikh tamat permohonan ataupun kemaskini akan berakhir bulan ni pada 31 hari bulan. Sekarang kita akan masuk bahagian tips dan juga sedikit soal jawab berkenaan BKM. Yang pertama, kalau akaun kena lock, apa yang perlu dilakukan? Sebab dia cakap kena tunggu 24 jam. Jawapannya, kalau akaun anda kena lock, anda tidak perlu pun tunggu 24 jam untuk ia kembali pulih. Anda boleh call LHDN untuk unlock semula anda punya akaun. Tips yang kedua, kalau anda dah isi maklumat semua-semua tu, lepas tu ada nak baiki, anda boleh login balik ke akaun anda tu. Tak ada masalah untuk login dan baiki lagi sekali, kemudian klik teruskan dan hantar lagi sekali. Seterusnya, pasal perubahan status. Bagi mereka yang berubah status daripada bujang kepada berkahwin ataupun daripada berkahwin menjadi bujang semula, anda dikehendaki untuk mengisi borang BK05 iaitu borang pembatalan. Kena batalkan status terlebih dahulu, terutama sekali kalau anda merupakan tanggungan. Contoh, si isteri ni masa bujang dulu dia mohon sendirilah kan, lepas tu dia berkahwin, maka dia telah menjadi tanggungan suami dia. So dia kena batalkan status bujang dia yang dulu tu. Borang BK05 tu anda boleh dapatkan di LHDN. Kalau malas dapatkan kat sana, anda boleh download siap-siap dekat laman web BKM tu. Borang ni hendaklah diserahkan kepada LHDN untuk rujukan mereka. Kalau berlaku apa-apa dalam sistem, at least ada yang hard copy ni. Yang pertambahan anak pun sama. Kena pergi hantar salinan sijil lahir anak tu yang baru lahir tu ke LHDN. Begitu juga dengan kematian. Kena pergi hantar sijil mati tu dekat LHDN. Okey? Jelas tak kat sini? Seterusnya, pasal akaun bank, nombor akaun bank. Bagi pemohon yang bujang contohnya, so dia tak ada tanggungan, tak ada nombor akaun alternatif. So untuk si bujang ni anda pilih tiada maklumat akaun bank. Nanti anda kena ambil voucher dekat bank. Sekian saja tutorial kita pada kali ini. Kalau anda nak tengok lebih banyak video tutorial lain berkenaan BKM, pasal kemusykilan dan soal jawab BKM, anda boleh cek dekat bahagian description ya. Semua link video ada kat situ. Jika anda merasakan tutorial kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ni dan subscribe lah channel ni bagi mereka yang sudi untuk subscribe.